Mas, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini dengan kes yang sedang ataupun hari ini ya. Hari ini pendakwaan ditutup, pendakwaan tentang pendakwaan terhadap Najib Razak dan juga Arul Kanda ya, yang dikatakan membuat tindakan laporan audit 1MDB. Jadi hari ini pendakwaan telah pun ditutup ya, pendakwaan telah ditutup dan ini akan menentukan bahwa mereka akan sama ada didakwa ataupun dibebaskan dalam dakwaan ini. Itulah dia kerja-kerja yang mereka sanggup lakukan ya, demi kerana uang ringgit ya, demi menipu rakyat ya. Arul Kanda ini adalah individu yang pernah menggemparkan seluruh Malaysia. Katanya 1MDB tidak ada masalah, 1MDB tidak ada rasuah, sehingga satu ketika pemimpin-pemimpin daripada PAS membuat press conference. Katanya mereka puas hati dengan pendedahan ataupun penerangan daripada Arul Kanda ya, berkaitan dengan 1MDB. Tapi akhirnya hari ini amat sukar untuk kita melihat pemimpin-pemimpin daripada Lebah ini untuk membuat kenyataan demi kenyataan ya, berkaitan dengan kes 1MDB ini ya. Kerana kita tahu mereka telah dikencing, telah diberak oleh Arul Kanda ya, apabila membuat pendedahan kononnya 1MDB tidak ada masalah, kononnya 1MDB tidak mempunyai penyelewengan ataupun rasuah. Tetapi semuanya itu terbongkar satu demi satu hari ini ya, di dalam perbicaraan yang sedang ya dilakukan terhadap Bosakau dan juga Arul Kanda ya. Mereka didakwa melakukan pindaan laporan audit 1MDB. Hari ini sudah ditutup sahabat-sahabat semua petang tadi. Dan mari kita baca bersama kenyataan ya, agak panas hari ini. Dia katakan pihak pendakwaan telah menutup kesnya terhadap Najib Razak dan juga Arul Kanda ya, berhubung dakwaan memindah laporan audit terhadap Syarikat Pelaburan Negara 1MDB itu. Itulah yang berlaku. Timbalan Ketua Pendakwa Raya Gopal Sriram memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa pihak pendakwaan telah menutup kes mereka terhadap bekas Perdana Menteri dan juga bekas CEO 1MDB ya, tidak lain tidak bukan iaitu Arul Kanda. Pihak pendakwaan petang tadi ya menutup kesnya selepas memanggil 16 saksi ya untuk memberi keterangan, termasuk saksi utama Arul Kanda. Jadi inilah apakah yang akan berlaku. Sebelum ini pihak pendakwaan dibenarkan memanggil Arul Kanda untuk menjadi atau memberi keterangan terhadap bekas Menteri Keuangan itu. Hakim Muhammad Zaini. Ya, hakim ini juga yang menolak ya, yang terlibat di dalam kes MP Baling. Hakim Muhammad Zaini. Itu dia. Kalau saya tak silap ya, Muhammad Zaini Maslan yang akan memutuskan pada akhir kes pendakwaan ya, sama ada memerintahkan Najib membela diri atau tidak. Hakim perbicaraan itu juga akan memutuskan jika tertuduh bersama Arul Kanda akan dibebaskan atau diberikan pelepasan tanpa pembelaan, katanya pembebasan. Jadi ini antara yang menarik ya, hari ini kita dengar untuk pendakwaan ya kepada kes 1MDB. Ini yang pertama ya, ada banyak lagi kes 1MDB yang dibicarakan, tapi ini ada satu pendakwaan yaitu memindah laporan audit 1MDB. Kenapa mereka memindahkan? Karena mereka mencuba untuk menyembunyikan fakta-fakta, seperti contohnya kehadiran Jolo ya, dinyatakan kehadiran Jolo di dalam sebuah meeting yang mereka lakukan, tapi dipadam dan ditukar ya. Jadi ini adalah satu perkara yang menyalahi undang-undang ya, menipu dan sebagainya. Muhammad Zaini akan memutuskan ya apa yang akan dilakukan kepada Arul Kanda selepas mahkamah mempertimbangkan keterangannya. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Zaini menetapkan 7 dan juga 14 Oktober bulan depan untuk pihak-pihak memfailkan hujan bertulis dan mereka perlu datang ke mahkamah untuk penjelasan lisan pada 28 Oktober. Itu dia gambar Sriram tadi yang telah dimaklumkan bahwa pendakwaan menawarkan 18 saksi
kepada pihak pembelaan Najib dan juga Arul Kanda. Sejak perbicaraan bermula pada 18 November 2019, 43 hari antara yang menjadi saksi pendakwaan bekas Ketua Setiausaha Negara Ali Hamzah, ya, bekas Ketua Audit Negara juga Amrin Buang, dan juga Madinah Muhammad, bekas Pegawai Jabatan Negara Nur Salvani Muhammad, dan bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib Sukri Muhammad Salih. Ya, ini dia. Nur Salvini sebelum ini memberikan keterangan telah menyelamatkan salinan laporan audit asal. Ya, syukur ya, karena tindakan yang dilakukan oleh Nur Salvini ini ada satu tindakan pasti ya mengejutkan Bos Sakau dan juga Arul Kanda, karena laporan yang dihantar itu sebenarnya satu laporan yang palsu. Laporan asal telah diselamatkan oleh individu ini ya, supaya tidak dipadamkan ataupun masih ada salinan ya daripada salinan yang dipalsukan itu. Itulah dia. Sebelum pendakwaan penguasaan dibuat ke atas laporan itu yang kemudiannya dibentangkan di hadapan jawatan kuasa kira-kira wang negara pada tahun 2016. Jadi sahabat, kalau kita lihat jawatan kuasa ataupun report daripada 1MDB itu yang dihantar kepada PSC, ya adalah satu report yang palsu sebenarnya, yang sudah diubah, report yang sudah diatur ya supaya disembunyikan segala kemungkaran, segala kebobrokan ya yang berlaku. Dengan itu apabila dibaca oleh PSC katanya semuanya benar, semuanya tidak ada rasuah, semuanya tidak ada penyelewengan, tapi pada hakikatnya ya kita boleh nampak bahwa audit itu sebenarnya laporan itu pun sudah diubah. Najib didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu untuk mengarahkan pindaan terhadap laporan ya, laporan akhir audit 1MDB sebelumnya dibentangkan kepada PSC untuk menghalang sebarang tindakan terhadapnya. Begitu bijaklah ya, begitu bijaknya dia melindungi segala perilaku, segala penyelewengan, segala ketirisan, tapi akhirnya peribahasa mengatakan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Ya, itulah yang berlaku ya, itulah yang berlaku. Arul Kanda hari ini didakwa bersubahat dengan Perdana Menteri ketika itu dalam membuat pindaan. Pertuduhan didakwa mengikut Section 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman sehingga 20 tahun dan juga denda tidak kurang 5 kali ganda suapan atau RM10.000 mengikut mana yang lebih tinggi. Pihak pendakwaan berhujah bahwa selepas mesyuarat pada 24 Februari 2016 keputusan dibuat untuk mengeluarkan atau mengubah bahagian-bahagian tertentu laporan audit 1MDB termasuk membuang rekod kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Ini yang saya katakan tadi ya. Mereka sanggup mengeluarkan kehadiran Jolo semasa meeting 1MDB. Siapa sebenarnya Jolo ini? Sehingga beliau pula boleh hadir, boleh keluar masuk ke negara kita, boleh masuk dalam meeting. Ya, sepertinya meeting ini untuk negara. Ya, adakah dia ini adalah insan yang begitu penting buat Bos Sakau ya, buat 1MDB sehingga boleh keluar masuk, dipadamkan dan sebegitu rupa sahabat sebuat semua. Sangat-sangat ya. Sangat menduka citakan ya, karena apa yang melibatkan ya uang, yang melibatkan semua ini adalah uang rakyat. Hari ini selepas kita tahu bahwa inilah perilaku pemimpin-pemimpin kerajaan kita, memang patutlah ya beliau untuk masuk ke penjara. Memang patutlah beliau dipenjarakan, dihukum dan sebagainya. Oke guys, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, dapat pun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.